Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 1, bidang Jawi. Suku kata terbuka, tajuknya Kedai Kek Umi. Bersama saya Ustazah Nurhidayu Shoaib. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar sifir Jawi daripada huruf alif. Sekarang kita akan sambung sifir Jawi daripada huruf lam sehingga huruf nya. Jom kita nyanyi sama-sama. Untuk huruf lam. Lam alif la lam ya li lam waw lu la li lu lam le lam waw lu lam ya le lo le. Mim alif ma mim ya mi mim waw mu ma mi mu mim ma mim waw mo mim ya me mo me. Nun alif na nun ya ni nun waw nu na ni nu nun na nun waw no nun ya ne no ne. Waw alif wa waw ya wi waw waw wu wa wi wu waw wa waw waw wo waw ya we wo we. Va alif va ya vi va waw bu va vi bu va waw vu waw ya ve vo ve. Ya alif ya yi ya waw yu ya yi yu ya waw yu ya ye yo ye. Nya alif nya ya ni nya waw nyu nya ni nyu nya waw nyu nya ya nye nyo nye. Tujuan kita belajar sifir Jawi adalah untuk memudahkan kita mengeja ataupun membaca Jawi. Bila kita tahu lam alif bunyinya la, senang untuk kita eja perkataan yang berbunyi dengan la. Lam alif la. Kalau saya cakap cuba eja lo, cari je dalam jadual lam waw lo. Kalau saya cakap cari perkataan untuk ataupun ejaan mu, cari daripada huruf mim. Mana mu? Okey, mim waw mu. Perkataan seterusnya, contoh saya suruh eja lali. Macam mana nak eja lali? Lam alif la lam ya li lali. Senang kan? Seterusnya, kita tengok pula kepada huruf-huruf yang boleh bersambung. Huruf yang boleh bersambung ada 27 huruf. Mari kita baca sama-sama huruf yang boleh bersambung. Ba, ta, tha, jim, cha, ha, kha, sin, shin, sad, ضاد طا ظا عين غين nga fa pa qaf kaf ga lam mim nun ha ya nya. Ini adalah huruf-huruf yang boleh bersambung dengan huruf yang lain. Sekarang kita tengok kepada tajuk Kedai Kek Umi. Ikut saya baca sama-sama. Buku. Ba waw bu, kaf waw ku, buku. Yang kedua, sudu. Sin waw su, dal waw du, sudu.
Yang ketiga, meja. Mim ya me, jim alif ja, meja. Yang keempat, topi. Tawau to, payapi, topi. Yang kelima, roti. Rawau ro, tayati, roti. Seterusnya, ibu. Alif ya i, bawau bu, ibu. Seterusnya, bunga. Bawau bu, nga alif nga, bunga. Tisu. Tayati, sin wau su, tisu. Seterusnya, pasu. Pa alif pa, sin wau su, pasu. Dan yang terakhir, cherry. Caya ce, royari, cherry. Perkataan-perkataan ini akan menjadi mudah untuk kamu eja sekiranya kamu telah menguasai sifir jawi yang kita nyanyikan bersama tadi. Sebagai contoh, saya ingin awak untuk mengeja perkataan sudu. Sekiranya kamu menguasai sifir jawi, sangat mudah untuk kamu eja sudu. Sin wau su, dal wau du, sudu. Topi. Tawau to, payapi, topi. Sekarang kita akan tengok contoh huruf yang bersambung. Mari kita lihat bentuk-bentuk huruf. Huruf yang pertama ialah ba, ta dan sa. Bentuknya di awal perkataan seperti ini, ba. Apabila bersambung di tengah perkataan, bentuknya begini. Dan bersambung di akhir perkataan, bentuknya begini. Untuk nun, di awal, di tengah, di akhir. Untuk ya di awal, bersambung di awal, kepalanya akan dipotong. Ya, di tengah dan di akhir. Contohnya akan jadi macam ni. Di awal, di tengah dan di akhir. Seterusnya huruf fa dan pa. Fa dan pa jika di awal perkataan begini. Di tengah bentuknya akan jadi begini. Dan di akhir. Ini adalah contoh di awal, di tengah dan di akhir. Untuk qaf sama juga. Kepalanya saja. Di tengah pun kepalanya sahaja. Dan di akhir kita akan ambil semua. Ini contoh untuk huruf qaf. Seterusnya kita tengok bentuk huruf yang bersambung. Jim, ca, ha, kho. Jika di awal perkataan hurufnya kita akan ambil di bahagian kepalanya sahaja. Badannya akan dipotong di awal seperti ini. Di pertengahan bentuknya akan jadi begini. Dan sekiranya di akhir kita akan ambil ke semua bentuk ataupun hurufnya. Jadi tengok contoh di akhir. Ini di awal perkataan, di tengah dan di akhir. Seterusnya kita tengok pada huruf ain, ghain dan nga. Jika di awal perkataan huruf ain untuk yang bersambung, kita potong badannya dan hanya ambil kepala. Jika di tengah, bentuknya akan jadi begini. Dan di akhir kita akan ambil keseluruhan. Tengok contoh di akhir. Awal, tengah, akhir. Seterusnya untuk huruf sin dan shin. Untuk huruf sin dan shin, jika di awal, kita akan ambil bahagian hadapan, giginya yang hadapan sahaja. Dan
perutnya akan dipotong. Jika di tengah, bentuknya begini. Dan sekiranya di akhir, kita akan ambil keseluruhan. Contohnya, sin di awal, di tengah, di akhir. Untuk huruf shad dan dad, jika di awal, kita akan ambil bahagian kepalanya sahaja. Dan bahagian badannya akan diluruskan. Tengok pula di tengah, begini bentuknya. Dan di akhir, kita akan ambil keseluruhan huruf shad. Contohnya di awal, di tengah dan di akhir. Untuk huruf ta dan za, kita akan ambil keseluruhan huruf di awal. Untuk di awal yang bersambung, ta dan za, begini bentuknya. Jika di tengah perkataan pun kita akan ambil keseluruhan, dan di akhir juga kita akan ambil keseluruhan. Ini adalah contoh di awal, di tengah dan di akhir. Seterusnya kita tengok kepada huruf kaf dan ga. Di awal perkataan kita ambil keseluruhan, di tengah kita ambil macam ni, dan di akhir pun macam ni. Ini contoh di awal, di tengah dan di akhir. Untuk huruf lam, kalau bersambung di awal perkataan, kita mesti tulis dia di atas garisan. Untuk di pertengahan, begini bentuknya. Dan di akhir, kita akan kembali kepada bentuk asalnya. Ini contoh di awal, di tengah dan di akhir. Untuk huruf mim, jika bersambung di awal perkataan, kita kena potong badannya. Kita hanya ambil bahagian kepala. Jika di tengah, begini bentuknya. Dan di akhir, kita akan kembali seperti mim yang asal. Tengok contohnya. Di awal, di tengah dan di akhir. Untuk huruf ha, di awal perkataan, begini bentuknya. Dan apabila di tengah perkataan, begini bentuknya. Dan di akhir, begini bentuknya. Untuk huruf ha, ada perubahan yang agak ketara di antara di awal, di tengah dan di akhir. Tengok dengan jelas dan betul ya. Seterusnya huruf nya. Huruf nya, titiknya 3 di atas. Tetapi apabila bersambung di awal perkataan, titiknya akan berada di bawah. Jika bersambung di tengah perkataan, titiknya akan berada di bawah juga. Tetapi jika bersambung di akhir perkataan, titiknya akan kembali kepada asal, berada di atas. Ini contoh untuk hurufnya di awal, di tengah dan di akhir. Okey. Seterusnya untuk huruf alif. Alif di awal tak boleh sambung. Alif di tengah boleh sambung. Dan di akhir juga boleh sambung. Ini contohnya. Seterusnya adalah untuk huruf dal, zal. Huruf dal dan zal jika di awal tidak boleh bersambung. Tetapi jika di tengah dan di akhir boleh bersambung. Untuk huruf ra dan zai, di awal perkataan tidak boleh bersambung. Di tengah boleh sambung dan di akhir juga boleh sambung. Untuk huruf waw dan va, di awal perkataan tidak boleh sambung. Di tengah perkataan boleh sambung dan di akhir juga boleh sambung. Dan untuk huruf hamzah, keseluruhannya tidak boleh bersambung. Jadi, untuk huruf alif, dal, za,
Ra, Zai, Waw, Va dan Hamzah akan saya terangkan dalam pembelajaran yang berikut. Sekarang kita akan tengok contoh huruf yang bersambung. Untuk perkataan buku, ba waw bu, kaf waw ku. Okey, ini huruf ba awal perkataan, kaf pun awal perkataan. Jadi macam mana kita nak sambungkan huruf-huruf ini? Tengok. Ba waw bu, kaf waw ku. Buku, huruf ba yang bersambung, kaf sambung dengan waw. Okey, untuk yang kedua, sudu. Sudu, sin waw su, dal waw du. Sudu. Macam mana kita nak sambungkan huruf sin dengan waw, dal dengan waw? Boleh ke tak boleh? Mari kita lihat. Okey, untuk huruf sin dan waw boleh sambung. Sin waw su, tapi dal dengan waw tak boleh sambung sebab dal berada di awal perkataan. Sudu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada meja. Meja, perkataan meja. Mim ya me, jim alif ja. Meja. Mari kita lihat huruf mim bersambung dengan ya dan jim bersambung dengan alif. Mim ya me, jim alif ja. Meja. Tengok bentuk huruf ya yang bersambung. Mim dan ya yang bersambung. Jim dan alif yang bersambung. Macam mana bentuk dia? Okay, seterusnya kita tengok pada perkataan topi. Ta waw to, pa ya pi. Topi. Ta dengan waw boleh sambung tak? Pa dengan ya boleh sambung tak? Jom kita tengok macam mana bentuk huruf yang telah disambung. Ta waw to, pa ya pi. Topi. Seterusnya kita tengok kepada huruf ataupun perkataan roti. Ro waw ro, ta ya ti. Roti. Macam mana nak sambung ro dengan waw? Boleh ke tidak? Ta dengan ya boleh ke tidak? Jom kita tengok. Ya, perkataan ro dan waw tidak boleh bersambung. Tetapi huruf ta dan ya boleh sambung. Ro waw ro, ta ya ti. Roti. Tengok huruf ta yang bersambung dengan ya macam mana bentuknya. Dan yang terakhir untuk perkataan ini ialah ibu. Alif ya i, ba waw bu. Ibu. Macam mana nak sambung? Ibu. Jom kita tengok. Alif ya i, ba waw bu. Ibu. Sambungannya akan dapat macam ni. Okey. Seterusnya kita tengok contoh huruf yang bersambung lagi. Untuk perkataan bunga. Ba waw bu, nga alif nga. Bunga. Boleh sambung tak? Okay, ba dengan waw boleh sambung. Nga dan alif juga boleh sambung. Bentuknya akan jadi begini. Bunga. Seterusnya perkataan tisu. Tisu. Ta ya ti, sin waw su. Tisu. Ta boleh sambung dengan perkataan ataupun huruf ya. Ta ya ti, sin waw su boleh sambung juga. Dan keseluruhan huruf ini boleh bersambung. Ta boleh sambung dengan ya. Ya boleh sambung dengan sin. Sin boleh sambung dengan waw. Akan dapat perkataan tisu. Tengok pula perkataan pasu. Pasu. Pa alif pa, sin waw su. Pasu.
boleh sambung ke tidak? Okey, untuk perkataan pasu, pa dengan alif boleh sambung. Sin dengan waw boleh sambung. Akan dapat macam ni, pasu. Untuk perkataan yang terakhir, cherry. Cherry. Caya, royari, cherry. Macam mana perkataan dan bentuk apabila kita sambung? Untuk huruf ca, badannya akan dipotong. Caya, royari, cherry. Tetapi huruf ya boleh sambung dengan ro. Tetapi huruf ro tak boleh sambung dengan ya yang terakhir. Akan dapat macam ni. Caya, royari, cherry. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Ustazah harap kamu semua dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.